Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Encik Muhammad Azharuddin bin Saudin di dalam MN Channel. So untuk konten kali ini saya akan sentuh berkenaan dengan salah satu subjek yang ditawarkan bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, iaitu subjek Green Energy System Integration dengan kod DEG 50043. So untuk konten ini saya akan sentuh berkenaan dengan kos online dan assessment yang berkaitan serta teaching schedule bagi subjek ini sepanjang semester. So saya harap para pelajar saya dapat take note berkenaan dengan penerangan saya ini supaya dapat membantu dalam merancang pembelajaran anda sepanjang semester ini. So tanpa membuang masa, kita tengok kepada penerangan yang telah saya sediakan untuk video kali ini. Okey, sasaran bagi subjek ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan kepada pelajar berkenaan dengan sistem integrasi tenaga hijau. Kursus ini akan merangkumi beberapa sistem yang digunakan, iaitu sistem kuasa konvensional, sumber tenaga hijau dan sambungan sumber tenaga hijau yang akan disambungkan kepada grid. Selain daripada itu, konsep sistem penyimpanan tenaga juga akan turut dibincangkan melalui subjek ini. Seterusnya kita tengok kepada SLO untuk subjek ini. Terdapat 3 SLO sini, iaitu SLO 1, 2 dan 3, di mana pelajar akan menganalisis integrasi dan interconnection sistem tenaga hijau dengan sistem grid nasional yang digunakan di Malaysia. SLO 2 akan mendedahkan kepada pelajar bagi membina lita untuk integrasi sistem tenaga hijau dengan menggunakan model yang berkaitan. Manakala SLO 3 akan ditumpukan kepada case study yang akan diberikan kepada pelajar pada bila-bila masa. So PLO pula kita akan cover PLO 2, PLO 5 dan PLO 12. Seterusnya kita tengok pada PEO, terdapat 4 program educational objective yang akan dicapai, iaitu PEO 1, 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya kita tengok kepada penilaian untuk subjek ini, dan untuk pengetahuan anda semua, subjek ini terdapat peperiksaan akhir dan seperti biasa, continuous assessment sebanyak 60% dan final exam sebanyak 40%. So, kita tengok kepada continuous assessment. Jika anda perhatikan di sini, terdapat 5 kaedah penilaian yang akan dinilai, iaitu yang pertama quiz menyumbang kepada 10%, yang kedua teori test, turut satu teori test yang akan anda hadapi yang akan menyumbang kepada 10%. Practical work, kita ada 6 practical work yang akan menyumbang kepada 25%. Case study, akan terdapat satu case study sini anda akan selesaikan dan percentage dia adalah 10%, dan satu lagi case study adalah general skill. Ini yang akan saya akan nilai daripada kerjasama kumpulan dan kebolehan anda untuk mengadaptasi segala tools yang digunakan dalam case study yang anda kaji tersebutlah. So kita tengok pada plan pengajaran yang akan saya laksanakan untuk semester ni. Terdapat 4 topik besar bagi subjek ni. Kita tengok topik yang pertama, iaitu conventional power system. Contact hour sebanyak 8 contact hour, dan akan terdapat satu quiz bagi bab yang pertama ini. Manakala untuk topik yang kedua, iaitu integration of green sources of energy, 6 pertemuan yang akan saya cuba selesaikan. Dan untuk bab kedua ni akan terdapat satu quiz bagi topik yang kedua. Seterusnya kita tengok topik yang ketiga, interconnection of green energy sources with grid system, 6 contact hour, dan pada topik ketiga ni akan ada satu lagi assessment, iaitu case study. Manakala untuk topik yang keempat, storage system, 8 contact hour, dan akan terdapat satu teori test yang akan dilaksanakan daripada bab yang keempat. Okay, so kita tengok pada practical work schedule. Seperti saya terangkan tadi, terdapat 6 practical work yang akan kita laksanakan, iaitu untuk practical work pertama dan kedua kita akan menggunakan software Homer, dan untuk practical yang ketiga kita akan gunakan PVSys. Okay, dan practical 4 hingga ke 6 anda akan melakukannya secara pertemuan bersemuka. Okay, berikut adalah merupakan sumber rujukan yang kita gunakan untuk subjek ini. Saya dapat ni pun daripada Puan Asila. So saya harap anda boleh rujuk buku-buku ni di internet ke, maybe boleh dapatkan dia punya e-book ataupun boleh dapatkan di pasaran. Tapi untuk subjek ni, saya seperti yang saya telah terangkan pada pertemuan sebelum ni, saya akan menggunakan buku hasil penulisan daripada
Encik Muhammad Izham Ahmad dan Puan Nur Asila. Okey, so untuk rekod kehadiran bagi video ni, anda boleh rujuk kepada link yang saya berikan pada paparan ini. Anda kena isi detail anda dan anda akan jawab beberapa soalan yang terdapat pada Google Form. Okey, itu saja untuk video ini. So, saya harap pelajar akan dapat beri perhatian terutamanya terhadap assessment yang perlu diselesaikan, yang perlu diambil perhatian, yang perlu diberi penekanan terutamanya terhadap test, quiz dan semua assessment tersebut supaya anda dapat hantar dan tak adalah markah kosong, supaya sebelum anda masuk peperiksaan akhir tu at least markah anda taklah terlalu teruk. Dan saya berharap pada anda semua untuk pastikan semua assessment dapat dihantar pada on time lah, dan jangan lupa untuk anda isi jawapan pada Google Form dan jawapan tersebut anda perlu tulis juga pada comment box pada video ini. Dan akhir kata, sebelum saya akhiri video pengajaran ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng, sebab bila anda tekan butang loceng, anda akan dapat notifikasi awal berkenaan dengan video pengajaran untuk subjek ini yang saya akan update dari semasa ke semasa. So, semoga kita bertemu lagi pada video pengajaran yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.